Bismillahirrahmanirrahim. Perpaduan merupakan satu konotasi ataupun terma yang mana ia merupakan suatu proses berterusan yang mana pengintegrasian itu melibatkan 3 kaum utama dan juga ratusan etnik di Malaysia. Segulai sejalai, satu terma dan juga konotasi yang pernah digunakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tanya Terus pada hari ini akan menukilkan dan juga melihat apakah pengertian sebenar di sebalik segulai sejalai. Semuanya seketika nanti. Bersua kembali suatu terma yang pernah digunakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga diangkat oleh Kementerian Perpaduan Negara iaitu segulai sejalai. Difahamkan ia berasal daripada konotasi dan juga terma daripada masyarakat Iban di Sarawak. Jadi bersama dengan saya untuk penerangan lanjut Dr. Stephen Anak William, Setiausaha Politik kepada Menteri Perpaduan Negara. Apa khabar Doktor? Terima kasih. Terima kasih. Saya tertarik dengan termanya itu segulai sejalai. Apa makna sebenar di sebalik terma yang digunakan yang difahamkan daripada masyarakat Iban, Doktor? Saya sangat teruja bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menggunakan segulai sejalai sebagai tema ataupun konsep dalam perpaduan. Segulai sejalai maksudnya moving forward together to achieve one common goal. Itu maksudnya sebenarnya. So maksudnya kita jangan oleh kerana kita daripada berbagai kaum, berbagai bangsa dan berbagai agama dan budaya, kita mesti together to move forward dan jangan tersisih sesiapa pun untuk mencapai matlamat kita. Ini sangat sesuai dengan matlamat kerajaan yang matlamat Malaysia Madani untuk mencapai satu common goal iaitu masyarakat Madani. Mencapai objektif dan juga tujuan secara bersama. Ini amat penting. Walau apa jua kita lakukan, seharusnya tujuannya itu pasti sama. Jadi bagaimana segulai sejalai itu boleh membantu untuk kita mencapai matlamat dan juga menggerakkan masyarakat dalam proses pencapaian objektif tersebut. Sebelum saya pergi kepada bagaimana, saya nak bagi satu contoh ataupun bayangan, analogi. Segulai sejalai ini sebagai bunga tulip. Ya, kalau kita tengok bunga tulip tu, dia satu, dia nampak bila dia bersatu, dia nampak sangat cantik dan orang akan willing to spend money untuk membeli bunga tulip tu. Kalau andainya satu kelopak bunga tulip tu cacat, tergugur, dia nampak tak cantik. So orang takkan beli. Sama juga dengan kita kerajaan Malaysia ni. Kalau sesuatu elemen dalam kerajaan kita cacat, pelabur-pelabur luar dia tak akan berminat untuk melabur di negara kita. Tetapi kalau kita punya politik yang bagus, kesejahteraan yang bagus, I believe the investor from outside will come to our country to invest their money. That will bring we will achieve our some so-called ekonomi madani yang akan membawa negara kita ke peringkat yang lebih tinggi dari segi kemajuan ekonomi. Ini juga boleh digambarkan dengan peribahasa kerana nilai setitik rosak susu sebelanga. Betul. Kalau satu rosak, maka ia akan melibatkan keseluruhan organisasi. Jadi konsep segulai sejalai ini apa boleh diterjemahkan dalam aspek ekonomi, sosial, politik dan juga kesepaduan masyarakat? Konsep segulai sejalai ini merangkumi, pada pendapat saya sebagai anak jati Iban, merangkumi 6 aspek di negara kita. Pertama, aspek bangsa, agama dan budaya. Dalam untuk kita mencapai ekonomi yang mampan dan achieve our ekonomi madani, kita tidak boleh membiarkan satu-satunya seseorang itu ketinggalan. Kita mesti bawa bersama. Jangan kita tengok dia tu berlainan agama, berlainan culture, berlainan bangsa. Kita
pinggirkan dia. Kita try not to do it lah. Kita ambil semua, bawa bersatu dan to achieve our goal. Yang pertama itu aspek pertama. Aspek yang kedua, geografi. Itu location lah, lokasi di mana orang tu duduk. Seseorang rakyat Malaysia ni boleh duduk di bandar, di luar bandar, di pinggiran bandar ataupun di pedalaman. Okey, kita tak boleh membiarkan orang yang duduk di luar bandar itu ketinggalan. Kita mesti merancang pembangunan ekonomi, merangkumi semua sekali yang termasuk ke luar bandar. Itu yang kedua. Aspek yang ketiga adalah education, level pelajaran. Kita kat dunia ni lah, bukan hanya di Malaysia. Kita ada yang berpelajaran dan tak berpelajaran. Okey. Yang ini secara langsung kadang-kadang kita tengok dia related to the second one lah, geography. Kalau kita tengok orang luar bandar, kadang-kadang dia punya peluang pendidikan dia lebih dia kurang sikit peluang luar bandar. Tapi kita sebagai kerajaan madani ni, kita jangan meminggirkan mereka. Kita mesti bawa semua sekali untuk kita mencapai satu ekonomi yang cantik, sosioekonomi. Ini berkaitan dengan yang kedua dan ketiga. So, juga sebab kita tengok kita ni sekarang ni kita dikelaskan kepada B40, M40, dan T20. So sebenarnya ni untuk mencapai, lagi saya cakap, sebab kita tak boleh saya ingat kerajaan nak membasmi kemiskinan tegar. Kemiskinan tegar. Dan satu cara adalah untuk kita memperbaiki secara kita memperluaskan, merejuvenasi dan juga memperbaiki sistem dan juga dasar yang ada. Doktor, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dalam Tanya Terus. Bersua kembali dalam Tanya Terus Segulai Sujalai. Terma yang menarik untuk kita kongsikan dan juga kita ungkap pada hari ini. Dan Dr. Stephen mungkin boleh diperjelaskan lagi dan juga dilanjutkan berkenaan segulai sujalai dalam beberapa elemen kehidupan bermasyarakat, Dr. Ya. Tadi saja sebut 4 aspek segulai sujalai yang saya sebutkan. Yang kelima adalah kerajaan perpaduan itu sendiri. So sekarang ni dalam kerajaan perpaduan ni kita adalah terdiri dari pelbagai parti. Dan pelbagai pahaman politik juga. Tetapi sekarang so far I think kerajaan perpaduan memang menunjukkan sesuatu yang sangat unik. Kita boleh lihat betapa mereka bekerjasama untuk mencapai objektif Malaysia Madani. Tetapi ada beberapa perkara, misalnya not only in the government, but kadang-kadang dalam agensi itu sendiri. Contoh, kalau macam ini sebagai contoh, ini tak betul ini pada pandangan saya. Kadang-kadang satu organisasi itu kalau dia buat projek, buat jalan contohnya, buat jalan dari jalan A ke jalan B. Dalam proses itu, cara dia buat adalah dia buat tender. So dia bagi tender kepada kontraktor. Kontraktor akan bagi harga terendah dan yang dia mampu lah. So dari agensi itu dia akan ada beberapa orang, ada beberapa bahagian procurement, construction, dan bahagian yang penting, construction dengan bahagian penyelenggara. Kalau jalan itu misalnya dari A ke B, dia melalui hutan dengan gunung, dengan payah sekali. Yang pembuat ni sebab dia fikir the cost dia akan cari yang murah dan dia akan buat banyak teres semua. Tapi yang penyelenggara ini, kalau dia fikir masa depan, dia akan tebuk terowong dan bawa jembatan. Tapi kosnya sangat tinggi. Tapi penyelenggaraan dia sangat rendah. Tapi oleh kerana itu, sekarang ni kita tengok jalan selalu dia buat, yang pembuat itu yang buat jalan tu, lepas tu yang penyelenggaraan tu dia akan sengaja lah. Tapi kita punya continue cost tu tinggi sebab dia kalau you buat, kalau you tengok dia buat terowong kan, dia tak akan rosakkan hutan, dan terowong tu maintenance dia lebih rendah.
Okey. Tapi dia mahal. Dia akan ambil di sekeliling. Dia takkan buat teres semua tu, tak ada tu. Ya, kesan masa hadapannya lebih mahal. Mahal. Tu penyelenggaraan tu mesti mahal. Tapi saya berharaplah kita meet in the middle lah, sebab kadang-kadang terlalu mahal kita tak boleh buat juga kan. Okey. Tapi janganlah kita ambil yang cara mudah pula. So I hope lah itulah dalam unity government ni. Satu lagi adalah macam cross minister. Ada satu minister ke minister lain bekerjasama untuk buat satu benda. Contoh satu lagi yang saya boleh tengok, kalau buat R&D, research, pasar padi, okey. MADI sekarang ni ada Kementerian Pertanian, okey. Dia akan buat research tentang padi, dan MOSTI juga mungkin ada department dia buat pasar padi. Tapi kadang-kadang dia researcher ni, sebab saya background ada researcher juga, dia tak kongsi sangat dengan orang lain. In silo lah. In silo. So dia kurang berinteraksi. I hope kita boleh mempertingkatkan interaksi between sesuatu kerjasama rentas agensi dan kementerian. So dia kena capai result yang kita hendak lah. So kita boleh meningkatkan lagi outcome of the research lah. Dan yang terakhir? Yang terakhir adalah political ideology. Ini yang sangat saya harap kita akan boleh buat lah. Kita buat satu politik matang. Kita harap kita boleh mencapai politik matang. Kita berhentikan politik the moment kita accept the result of the election. Okay. Kalau cakap pembangkang dengan kerajaan, dia cakap dah bersetuju, you jadi kerajaan, saya jadi pembangkang, stop. Dan politik stop kat situ. Yang pembangkang ni sekarang bertindak sebagai check and balance lah. Jangan bermain politik selepas pilihan raya. Politik tinggalkan selepas pilihan raya. Bila kita berbahas di parlimen, kita bagi idea yang konstruktif, alternatif option ke semua ke, bagi yang bagus. Jangan kita mempelekehkan, jangan kita kalau kita ada idea yang lagi bagus, terus terang dengan yang menteri itu kita buat cadangan yang lebih bagus. Saya rasa ini yang sangat penting, dan kalau kita boleh gabungkan 6 aspek ini, kita akan, saya percaya kita akan maju. Sebab pelabur-pelabur dari luar negara akan melabur ke negara kita, kita akan melonjak, ekonomi melonjak, dan kita akan mencapai ekonomi madani yang kita kehendaki. Perpaduan itu adalah segala-galanya. Ia boleh memberi kesan yang positif terhadap semua perkara. Terima kasih Dr. Stephen kerana bersama dengan kami. Segulai Sujalai, insya-Allah satu terma yang menarik untuk digunakan dan juga boleh dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tidaklah seperti mana perumpamaan, tidak seperti nau di dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing. Terima kasih Dr. bersama kami dalam Tanya Terus. Terima kasih kepada anda. Yang itu kita jumpa lagi, dan juga salam Malaysia Madani.